الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Saya cuma nak minta catat. Okey, kita nak tulis kat sini. Assalamualaikum. Okey, tengok sini. Apa kata-kata Imam Hasan al-Basri ni? Ustaz nak share dulu ke Ustaz? Slide kosong ke? Saya dah jap. Okay, nampak kan tak? Assalamualaikum sahabat dan sahabat. Dah. Ustaz. Ada Ustaz, nampak? Assalamualaikum. Okey, catat ni. Apa dia cakap? Ini sedikit maklumat ni. Hasan al-Basri ni. Dia ni hidup zaman Sayyidina Ali. Tanda Allah hinakan seseorang itu bila diberi padanya rasa luhut dalam menuntut ilmu. Kita kata ni. Ni pertanyaan ni tengok. Lawan hina adalah mulia. Nak tahu apa makna hina, tengok lawan dia. Apa lawan dia? Lawan dia mulia. Ini yang mana apa ni? Mana ni tak suka. Tak minat. Tiada di hati. Ni. Nak tengok Allah hina tak hina pada seorang Nak tengok Allah hina tak hina, tengok apa perasaan dia pada satu amalan kebaikan yang nama dia tuntut ilmu. Kalau dia rasa tak penting, dia rasa tak minat, dia rasa tak suka, maknanya itu tanda dia telah mendapat kehinaan. Ni.
Jadi kita tengok diri kita kan. Suka tak suka belajar agama? Tu kita tengok diri kita. Kalau suka, tanda Allah muliakan kita kat dunia. Kalau tak suka, tu tanda Allah hinakan manusia. Maka Hasan Basri berkata dengan kitab ni, apa dia kata? Bahawa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, apabila lari seorang perempuan daripada rumah suaminya. Ni Amir dia yang buat ni. Dia tak setuju dengan suami dia je, dia cabut. Lari. Suami dia tak tahu dia pergi mana. Suami dia tak tahu dia kat mana. Entah. Suami dia tahu. Kenapa? Isteri lari. Maka tiada niscaya. Niscaya tu maksudnya apa? Pastilah. Tiada menerima Allah Ta'ala akan sembahyang. Allah tak terima sembahyang dia. Allah tak terima sembahyang dia. Hingga kembali ia kepada suaminya. Balik tuan balik. Dan dipertaruhkan tangan itu kepada tangan suaminya. Maknanya dia bukan tangan suami dia. Letakkan tangan dia, ada tangan suami dia. Dan berkata ia kepada suami dia, perbuatlah olehmu dengan barang yang engkau kendak. Mana dia apa tu? Serahkan pada suami dia. Mana dia apa? Mana dia menyerah diri. Orang lari, balik, macam orang salah, lari, balik, serah diri. Dan dia berkata itu dalam keadaan manis muka dia. Ini supaya Allah nak terima balik sembahyang dia. Allah nak terima balik sembahyang dia ni. Dan jikalau tiada diperbuat seperti yang demikian itu, serta kuasanya, maka iaitu zalim. Lepas tu balik, kena salam suami, kena minta maaf, kena muka manis, kena cakap suami dia nak buat apa kan dia buat lah. Macam dia menyerah diri lah balik suami dia. Kalau dia tak buat gitu, dia menzalimkan akan diri dia. Dan menzalimkan diri itu haram. Dan dikutuki Allah Ta'ala daripada yang demikian itu. Ada perempuan tak setuju dengan suami dia, dia dicabut. Dia boleh bawa kereta. Dia tak puas hati dengan suami dia belah. Paling dahsyat kali, dia pergi Korea. Bukan lari dia ni. Dia ajak dengan kawan dia. Jom kita jalan pergi Korea. Suami dia tak tahu yang bini dia dekat Korea. Tengah masuk museum K-pop. Orang tanya suami dia, bini kau mana ni? Entah mana tak tahu.
Ni. Ni dah ada dengar cerita lah. Bini dah sampai Kedah, lelaki tak tahu. Kamu macam ni lah. Kita kata dengan suami dia, akak tak ada rumah kan, akak pergi Kedah. Dia pergi mana? Pergi kedai? Dia dengar kita cakap suami isteri dia pergi kedai. Saya kata bukan dia ada dekat Penang ke? Oh, bila masa dia balik Kedah? Dia kata. Ni tak boleh lah gitu. Mana kau balik kampung naik bas pun suami kau tak tahu. Jadi kita ingat dia bergaduh ke apa ke, kita tak tahulah. Atau mereka cara hidup dia orang begitu ke. Nak balik je, tak cakap dengan suami pun. Tahu tak dia orang sini dia dilaknat oleh para malaikat. Dan lebih menyedihkan, dia tak faham, dia tak tahu, mengakibatkan apa. Dan dia pula ni golongan orang yang beribadat, macam kita baca dulu, beribadatnya macam Siti Maryam anak Imran. Ada soalan ke? Tanya? Ada Ustaz. Ha, Tapi ada orang angkat tangan dulu ni, Sharifah Farah. tak ada apa. Tanya. Ustaz nak tanya, macam contoh kata dia keluar rumah tanpa izin dan sepanjang dia keluar rumah tu dia Dilaknat oleh para malaikat. Dilaknat semua kan, solat dia tak diterima. Katalah dia balik semula, disalam suami dia maafkan dia. Adakah dia semua ibadah wajib tu macam contohnya solat dia kena qada balik? Tak. Tak perlu, cuma dia kira berdosa lah. Dia amalan dia pahala dia kosong. Allah. Pahala semayang tak ada. Sebab bila Allah terima, Allah beri ganjaran. Kalau Allah tak terima, Allah tak beri ganjaran. Kalau semayang dia betul, sah lah. Kosong atau ditahan Ustaz? Maknanya ditahan sementara dia nak balik atau memang kosong terus? Kosong terus. Allah. 2 bulan dia kosong. So, kalau rasa-rasa tak boleh duduk dengan suami lagi, tak minta izin dengan suami, buat macam mana? Cakap dengan suami, izinkan saya keluar sekejap rumah ni. Bagi saya duduk dengan adik saya ke dengan siapa lah. Bagi saya tenangkan fikiran saya dulu. Nanti dah sebulan nanti saya balik-balik. Apa tujuan? Saya rasa saya nak tenangkan fikiran saya. Kita ni saya bergaduh, jadi bagi kita tenangkan fikiran masing-masing. Izinkan saya keluar, saya duduk dengan siapa. Kami dia kata, okey, tak apalah, awak pergilah. Okey. Itu okey. Itu okey. Kenapa? Dia dapat izin suami dia. Oh, okey. Tapi kalau dia cabut je, atau suami dia kata, jangan, tak boleh. Dia duduk sini juga. Tapi kalau suami dia ni cederakan dia, pukul dia, buat dia tekanan emosi kat dia. Waktu tu dia boleh minta permission kadi untuk tidak duduk dengan suami dia buat masa sekarang. Suami dia kata, kadi kata okey, dia boleh keluar. Walaupun suami dia masa tu tak bagi. Walaupun suami tak izinkan. Okey. Bersebab Bersebab. Sebab mudarat. Duduk dengan suami dia mudarat dah. Suami dia pukul dia. Maka kadi ni kena cepat-cepat bagi suami dia. Sementara isteri ni ditempatkan di satu tempat lain lah. Kadi dia panggil suami dia. Kenapa kau pukul dia? Kenapa gini? Kalau suami dia kata, aku dah tak boleh hidup dengan dia. Ni bagaimana pun aku tak boleh. Nanti kadi akan bagi inilah. Tanyalah. Nak lepaskan ke, nak apa ke kan. Nanti panggil suami balik, isteri balik. Itu kat situ lah mereka akan buat keputusan. Maknanya sementara nak tunggu kadi ni siasat ke apa, dia bolehlah duduk tempat lain dulu. Tapi mesti dalam pengetahuan kadi. Kenapa kadi yang berhak untuk memisahkan mereka? Dia tak boleh decide sendiri. Baik. Dia boleh.
Terima kasih Ustaz. Okey. Siapa tanya? Sila. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Tanya? Kalau macam untuk menyelamatkan diri, maksudnya dia tak sempat nak beritahu kadi, tapi dia terpaksa keluar untuk selamatkan diri dia daripada disiksa oleh suami dia. Keluar dulu. Keluar dulu, lepas tu baru beritahu dengan kadi. Lepas tu kena report. Okey, terima kasih Ustaz. Dia kalau kes kena pukul, kena dera mental, elok ada bukti. WhatsApp, suami ukur nak pukul dalam WhatsApp, simpan WhatsApp ni. Simpan WhatsApp ni. Nanti katakanlah dia dah tak boleh hidup dengan suami dia, katakanlah dia memohon perpisahan. Dia mohon pasal lah katakan. Jadi kadi nakkan bukti. Mahkamah nakkan bukti. Apa bukti yang suami awak ni? Bila kena pukul, cedera, pergi klinik. Ambil laporan perubatan. Pergi klinik kerajaan, lagi bagus. Ambil gambar, ambil laporan perubatan, ambil laporan doktor. Mana doktor tulis lah. Dia cedera ni, doktor tak kata pukul orang suami. Doktor akan kata hasil daripada pukulan benda tumpul. Itulah. Ambil gambar. Ambil gambar. Lepas tu ingat siapa yang bawa pergi doktor awang ni. Ingatlah. Ada tak jiran dengar? Jiran dengar tak dia berjerit ke apa ke? Ada jiran nampak tak dia lari ke? Kalau dia nampak, kata jiran saya nampak. Nanti orang-orang ni akan dipanggil masa bicara. Kalau perlu. Kalau suami dia nafikan, dia akan tadi dia akan panggil orang-orang ni lah untuk bicara. Adik-beradik yang tak boleh jadi saksi hanyalah ibu. Ibu dia perempuan ni dalam mahkamah. Yang lain boleh saksi. Walaupun dia nampak Ustaz. Dia lain saksi, yang saksi mesti dah nampak, tapi ibu tak boleh saksi. Walaupun dia nampak. Sebab tu kena simpan segala laporan-laporan perubatan. Tapi saya cakap betul lah. Benda ni kadang lambat. Kecuali kita pakai lawyer swasta, habis cepat. Salam Ustaz. Kenapa ibu kepada perempuan tidak boleh jadi saksi Ustaz? Sebab dia akan bias. Dia akan berasulah. Memang saya tengok dalam pejabat agama, ramai orang kata ibu tak saksi. Dan saya juga pernah dengar daripada mulut pegawai agama kata ibu tak saksi. Saya tak tahu kenapa. Mungkin ibu berasulah. Jadi kalau tidak tak boleh keluar. Ada orang dia silap sikit je dia keluar. Ni tak faham. Kenapa dia boleh berkata? Ustaz, kalau ayah seorang perempuan tu? Ayah boleh. Terima Dia kasih. dengar bila Gabi kata, dia kata ayah boleh. Tak tahulah ikut negeri lah. Ada negeri dia ada undang-undang negeri kan. Tapi apa yang penting, jika berlaku tu, kita sebenarnya kalau pukul ni, sebenarnya tak payah pasak. Dia dah taklid. Tak suami dia dah lapar taklid. Tahu masa nikah. Masa nikah. Ambil je bukti-bukti tu, ambil je saksi, mengadu yang kadi. Kadi saya dasar, kadi kata, okey, ni laporan ni saya dah siasat. Saya tanya dah dengan doktor, betul ini, betul-betul ini. Suami tak mengaku. Isteri dia suruh bersumpah. Depan kadi. Bersumpah. Kata ini memang pukulan dia. Dan akhirnya dia akan kata, kalau saya bohong, saya akan dilaknat oleh Allah. Itu perkataan dia lah, lebih kurang itulah. Masa tu, bila dia dah bersumpah apa semua, dan kadi pun kata betul, bila suami nafi, dia kena bersumpah. Waktu tu, kadi katanya, nak berpisah ke? Nak? Okey, bayar terus talak. Seperti mana dalam surat nikah. RM10. Jika saya mengadu pada kadi dengan bayaran RM10,
maka terpisahlah perkahwinan ini dengan talak Huluk. ha. Itu nama tebur talak. Maka lepas tu berpisah dia. Sebenarnya kalau kira pukul ni atau tak bagi nafkah selama 4 bulan. Berapa bulan 3 bulan? 3 bulan rasanya. 3 bulan. 3 bulan berturut-turut Ustaz. 3 bulan berturut kamariah. Sama ada dengan rela atau terpaksa. Dia memang tak nak bagi nafkah. Atau mak mertua dia, mak mertua perempuan dia kata, kau jangan bagi duit kat dia. 3 bulan tak bagi nafkah. Atau hilang. Sama ada rela atau terpaksa. Mak dia turun balik rumah dia. Kau jangan balik-balik lagi rumah bini kau. Terpaksa buat. Buat apa? Mak paksa. Itu boleh tak? Itu baca. Sebab tu dapat taklid ni kita kena dengar. Kita kena ingat dulu kalau nikah ni kita kena pegang. Kita kena putus sikit depan. Kalau dah hilang, kita kena ingat kawasan mana kita nikah. Pergi ambil kawan nikah balik depan. Kawan nikah yang penting. Kalau anak kita nak kahwin, kita tak ada surat nikah, dia tak akan proses. Berapa perkahwinan anak kita. Ini tak tahulah Selangor lah. Negeri lain tak tahu. Tapi Selangor kau nak nikah, mak bapak kena hantar borang anak yang nikah tu, anak perempuan tu atau anak lelaki tu, dan mak bapak dia kena sertakan surat nikah mereka. Kalau tidak nanti proses untuk mendapatkan persetujuan nikah kandidat tak luluskan. Jadi sebenarnya tak ada masalah. Orang ngadu dia pukul apa susah pergi ngadu lah. Kalau tak nak ngadu, tahan lah. Kalau tak nak ngadu, tahan lah. Ada yang kata kesian kat anak, tahan lah. Tahan. Apa yang kesian pula? Kalau anak tu dapat bapak barang dia suka. Bapak dia pukul depan mak, depan anak dia. Besok satu hari bapak dia akan pukul anak dia. Tak tahulah kalau anak suka macam tu kan. Kita kena buat pilihan lah. Kalau kita rasa tak nak, tak hidup tu atas pilihan perempuan. Kalau tak nak, dia tahan lah apa benda pun. Jangan bergaduh orang. Tahan. Itu atas pilihan dia. Dan lagi cerita. Sebab tu jangan keluar rumah. Jangan jadi sikit mengajuk, cabut. Mengajuk, cabut. Mengajuk, cabut. Aku tak terima sembahyang dia. Dan lagi cerita. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bahawa sesungguhnya telah berkata ia. Dan hari cerita ni. Adalah daku duduk serta Nabi SAW pada satu hari. Adalah Rasulullah ini, Sayyidina Ali kata, duduk dengan apa? Duduk dia dengan Nabi. Di rumah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Maka menceritakan kepada kami oleh Rasulullah SAW akan cerita Bani Israel. Bani Israel ini umat Nabi dulu lah. Kemudian bersabda ia, tiada ada, mula dicerita kisah Bani Israel. Lepas tu dia masuk cerita ni. Tiada ada daripada perempuan yang berkata ia bagi suami dia, apa bagimu? Apa kau ni? Gitu. Kau nak apa ni? Itu semua masuk sama. Apa bagimu? Nak apa ni dia kata? Abang nak apa ni? Perkataan tu cukup. Kau nak apa ni? Yakni dengan perkataan yang bawa pada marah dan sakit hati. Suami dia dengar, suami dia kecil hati.
Suami dia dengar, suami dia kecil hati. Dan sakit hati, marah. Suami dia marah. Melainkan, dia tak dapat apa benda yang lain. Perempuan ni. Apa yang dia dapat, hanyalah apa? Hanyalah melanat akan dia oleh Allah Ta'ala. Saya cakap doi kan. Laknat ni lawan dia apa? Rahmat. Rahmat. Laknat ni lawan dia rahmat. Lepas tu, apa, Datin nota ni. Ni. Dia ada banyak perkataan yang biasa digunakan dalam kitab Muslimah ni. Satu, nampak skrin tak? Nampak Ustaz? Kita nak faham mana laknat ni, kita tengok lawan dia. Ni. Ni lawan dia. Kita tengok lawan ini, perkataan lawan ini kita mudah faham. Apa lawan dia? Lawan dia rahmat. Kalau tadi, yang atas ni, kalau kita ada Luhut, lawan dia apa? Amak, suka, minat. Kalau redha, dia apa? Murka Ustaz. Murka. Lagi. Kalau pemberian dalam rahmat, apa lawan dia? Apa lawan dia? Istidraj. Istidraj. Itu lawan dia istidraj. Jadi dikatakan orang yang laknat ni, dia punya lawan, tutup mic. Jadi kalau orang tutup mic, dia kena pergi 2-3 skrin, tutup, patah balik, tutup, turun tutup mic. Terutama yang tak pakai mikrofon. Dia kadang-kadang dia humming suara saya balik. Dia berlawan balik. Tu nak kena minta tolong. Ini, yang dia kata tadi yang ni lah. Yang ni. Adanya waktu tu, dia terputus daripada rahmat Allah. Golongan yang selalu disebut di laknat ni, ni, selalu yang title ni, selalu yang pakai siapa? Iblis, syaitan. Iblis syaitan ni. Ni. Syaitan ni digelar apa? Dalam Quran. Laknatullah. Laknatullah. Dan dalam ayat-ayat disebut sebagai apa? Ar-Rajim. Ar-Rajim.
Ar-rajim ni dari segi bahasa maknanya direjam. Kalau dari segi istilah, ar-rajim ni dia kata apa? Apa dia Tidak kata? dapat rahmat Allah. Yang Tidak terpisah berpisah dari rahmat Allah. daripada, Rahmat Allah. nampak tak dia punya ni. Nampak tak ni? Dia punya lawan dia ada kat sini. Ni lawan dia kat sini. Jadi laknat ni dia terpisah daripada ni. Apa perkataan lain bagi rahmat ni? Kasih sayang. Kasihan Sayang. Allah. Kasih sayang. Atau kita nak mudah lagi faham dalam bahasa Melayu kita, kalau tak faham perkataan ni, faham perkataan ni. Apa dia? Ni. Belas kasihan. Kasihan. Ni. Ni dua ni makna sama. Jadi perbuatan ni, isteri ni, dia cakap dengan suami, apa bagimu? Apa kau nak ni? Kita rasa biasa terutama bila dah marah kan. Kita rasa perkataan ni biasa. Tapi di sisi Allah, dia bukan biasa. Di sisi Allah, dia memanggil laknat Allah. Kalau dia mati waktu tu, dia keluar rumah, dia tak beritahu, dia mengajuk, dia cabut. Dan kalau dia mati dalam tu, dia mati dalam laknat Allah. Patutnya orang mati ni dapat rahmat Allah. Lepas tu bila orang meninggal dunia, kita cakap apa? Kembali ke Rahmatullah. rahmatullah. Betul tak? Kalau orang tu tak kembali ke rahmatullah, dia tengok lawan dia. Macam kita kata lah, orang ni dia tak masuk syurga. Mesti lawan dia. Dia masuk neraka, na'udzubillah. Orang ni tak mati dalam rahmat Allah. Walaupun orang sebut dia telah kembali ke rahmatullah. Itu adab bagi orang Melayu ni dia sebut itulah. Dia telah kembali ke rahmatullah. Dia telah pulang pada pencipta dia. Kembali ke rahmatullah. Tapi dia pulang itu adakah benar seperti mana orang cakap ke rahmatullah? Itu dia tahu. Walaupun perempuan ni dulu dia suka lawan suami dia. Suami ni sampai naik malas lah. Nak cakap apa-apa. Suami sampai naik malas dah. Suami sampai tak larat nak marah lah. Marah tak guna dia kata. Suami dia kata gitu. Suami dia, adik-beradik suami dia pun tahu. Adik suami dia kata, bang, kenapa tak marah kan? Alah, aku dah malas nak marah. Ini kita berarti dengar perkataan ni. Kenapa? Marah aku pun dapat apa pun, jadi bergaduh je. Bukan nak dengar kita pun. Jadi buat apa? Dia biar, bukan dia reda. Dia biar tu bukan dia reda. Bukan tak marah. Dia sampai peringkat tak boleh marah dah. Malas marah. Bukan dia kata dia okey, dia reda. Dia cakap kasar, dia reda, bukan. Tapi dia tak nak marah. Kenapa? Dia tak nak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kalau marah kan lagi benda-benda pelik dia buat. Dia menjerit atau taman dengar. Dia ambil kereta, dia cabut, hilang seminggu. Kau tahu dah sampai dekat mana? Dah sampai Korea dah. Dia keluar bawa pasport.
Jadi suami dia nak elakkan dia daripada sembahyang dia Allah tak terima. Dia keluar tanpa izin di landas Allah. Suami dia diam. Walaupun suami dia marah, dia diam. Suami sabar. Walaupun dia tak keluar rumah, tapi dia dah cakap perkataan yang menyakitkan hati suami dia, menyebabkan suami dia marah, maka melainkan tak ada apa yang dia dapat oleh perempuan tu, Allah laknat dia. Allah laknat. Lagi, malaikat laknat dia. Itu yang kita baca. Yang di bumi pun laknat. Itu belum sampai itu. Itu kali kita baca nanti. Bumi, burung semua laknat pada dia. Laknat maksud apa? Malaikat kata silaka lah kau. Itu laknat lah. Allah juga kata silaka lah kau. Bukan sikit-sikit tau. Sebab tu ada perempuan jumpa Nabi Kita baca awal kitab ni dulu kan. Dia kata kalau begitu aku sanggup tak kahwin. Saya boleh kat tu. Tapi pada suami ini juga, bila dia taat, mudah dia dapat ampunan. Ini jalan mudah ampunan ni. Jalan apa? Taatlah kat suami tu. Kalau kita mesti adil, kita kata apa? Kita kata apa? Bila Allah benci pada seseorang, itu Allah nak beri laknat tu. Allah benci pada seseorang. Dia akan memanggil malaikat Jibril menghadap. Maka Allah akan kata pada malaikat Jibril, aku benci pada seseorang. Seorang tu nama lah. Na'udzubillah. Aku benci pada seseorang. Antara punca dia apa? Ni. Dia jaga. Orang perempuan jangan ingat dia cakap suka hati dia, suami dia kecil hati. Ni biasa. Biasalah perempuan dia. Bukan. Kalau perempuan dia naka, itu biasa bagi dia. Kalau macam itu kan, biasalah perempuan. Bukan. Bukan biasalah perempuan. Biasalah perempuan yang masuk neraka, itu bangai dia. Perli-perli suami, sindiak. Atau sindiak. Orang Kedah kata sindiak. Sindir. Perli. Perli suami dia. Suami dia beli handphone. Contoh ni. Beli handphone iPhone mahal. Dia tak setuju suami dia beli. Dia kata apa? Abang beli handphone mahal. Baguslah, abang kan pegawai besar. Dia kata. Padahal suami dia D19 je. Grade D19 ni SPM je. Abang kan grade D44. Dia kata gitu. Perli. Suami dia terasa hati betul. Atau dia perli sebaliknya. Dia nak minta duit dengan suami dia. Suami dia waktu tu tak ada duit. Faham. Abang tak ada duit kan? Yelah, abang kan asnaf zakat. Dia kata, wah jauh betul. Dia kata suami dia asnaf zakat. Sebab apa? Sebab suami dia waktu tu tak ada duit kat dia. Atau suami dia ada duit tapi dah bagi pada mak dia itu. Mungkin mak dia perlukan duit. Dia katalah dengan isteri dia, nanti besok lah. Abang tadi baru keluar duit, baru keluar 200. Lepas tu mak pula perlu duit bagi kat mak. Dia pergi suami dia. Yelah, dia kata, syurga kan bawah tapak kaki ibu. Cara nada tu, dia gunakan hadis ni, dia gunakan pengalaman tu, nada dia, nada perli. Orang perempuan pernah tak buat dengan suami macam ni. Bukan perempuan. Pernah buat tak macam ni dengan suami? Pernah Ustaz. Pengakuan ni ikhlas. Tak boleh perli lah Ustaz. Memang tak boleh perli langsung. Boleh perli tau. Macam mana suami isteri pun tak boleh perli dengan isteri gitu. Sindir-sindir. Walaupun dengan niat bergurau Ustaz.
Gurau tu lain lah. Gurau ialah gurau. Kalau suami pergi isteri macam mana pula Ustaz? Sama juga. Dosa lah. Tapi dosa suami pada isteri yang buat begitu, dia tak sampai tu laknat. Berdosa dia tak berdosa. Tapi pada hadis, kalau perempuan buat sini dengan suami dia terus laknat. Tapi kalau suami buat dengan isteri, dia tak berdosa. Dia tak berdosa. Dia kata dia pergi zoo, dia nampak beruang. Zoo Malaysia tak ada beruang kan? Ada beruang ke? Ada beruang. Beruang madu Ustaz, Malaysia punya. Beruang Madu, beruang madu. Beruang madu. Honey bear. Dia kata dengan isteri dia, awak nak beruang ke nak madu? Dia kata. Dia macam. Isteri dia dekat zoo tinggal berasap je. Abang kata apa? Awak nak tengok beruang madu ke? Abang kata, Kak Hana, tolong tutup mic. tutup mic kak. Sorry. Kak Hana. Tutup mic. Okey. Dia kata abang ni nak bawa saya tengok beruang ke tengok madu? Dia kata. Tak ada tuan beruang madu. Kalau dia bergurau, dia kena counter balik. Alah gurau-gurau lah dia kata kan. Cakap begitu. Dia Perli ni, dia tak cakap dia gurau tau. Perli ni, dia cakap dengan nada sinis. Dia tak marah. Kita tahulah orang Perli kan. Orang Perli. Kak Diji? Ya Ustaz. Tadi Ustaz ada sebut cakap apa? Isteri berkata apa awak nak kan? So itu ikut tona juga kan Ustaz? Yes, ikut ton. Because sometimes Kak Siti selalu discuss dengan husband, selalu Kak Siti cakap, okay, what do you really want? Kan? Itu lain. Itu okay tu Kak Ustaz kan? Okay, itu memang kita tanya dia. Okay. Abang Farid nak pergi ke California. Okay, what you really want and need? I will prepare for you. Itu lain. Ya, betul. Contoh. Tapi kalau suami tu datang, kita cari. Nasi apa ni? Itu tak boleh. Nak cari remote aircon, suami dia kata. Isteri pula baru umur 40, suami dia 60. Remote aircon dengan sikat pun tak kenal. Pegang sikat, kenapa remote aircon tak boleh? Abang ni bodoh lah. Dia kata abang ni bodoh lah. Abang ni padan lah. Orang kata jangan kahwin orang tua sebab nyanyuk. Barulah saya perasan. Dia kata gitu lah. Allah. Suami dia ni dah lah tua, 60 lebih. Nak pegang aircon, nak cari remote aircon ni nak tutup. Malam Jumaat. Terus jadi malam Sabtu. Dah bini dia kata dia tua. Ini yang payah kahwin orang tua ni. Terus tak ada mood. Terus ambil sikat rambut. Nak tidur. Bini dia kata inilah akibatnya kahwin dengan orang tua. Ini cerita ni berlaku. Kalau kau tahu kau tak nak kahwin dengan orang tua, kau janganlah kahwin dengan orang tua. Betul tak? Sebab tu kalau kita gurau ini tak salah. Kita gurau tak salah. Tapi kita kena kenal suami kita. Kita kena kenal isteri kita. Ada orang tak boleh gurau pasal keturunan dia. Ada orang lelaki tak boleh sentuh pasal mak dia. Ada orang tak boleh gurau pasal kerjaya dia. Bila lain boleh gurau. Ada orang apa pun boleh gurau. Yang paling takut bab akidah pun boleh gurau. Ni tak boleh. Lan, apa Lan? Okey, soalan Ustaz, kalau kita ada selisih faham dengan isteri, berapa lama yang kita boleh berdiam untuk selesaikan keadaan tu reda? Dia kalau ikut tak boleh lebih 3 hari je.
Lebih 3 hari apa akan jadi? Ustaz? 3 hari jadi berdosa sebab tidak bertegur. Yang dia yang elok ni yang lebih 3 hari. 3 hari ni, kenapa 3 hari? Sebab pada yang dikatakan tak bertegur sesama Muslim 3 hari ni, dia terdosa. Lagi satu, guru-guru kata, kalau pasangan dia kena ambil iktibar pada 3 hari ni. Pasal kalau kita dah lebih 3 hari, kita tak bertegur, nanti hati dia tawar, dia kata. Dulu guru sebut gitulah. Masuk 4, masuk 5, masuk sebulan, lama-lama dia dah biasa. Dah biasa apa? Aku tak ada suami, aku pun okey. Syaitan dah masuk kepala otak dia gitulah. Yang suami pula kata, aku tak ada bini dah sebulan ni okey, makan okey, pakai okey. Malah dia kata lebih senang kalau tak ada bini dia kata. Syaitan ni memang kerja dia nak musnahkan perkahwinan kan. Lepas tu, macam orang tua kata kan. Ular apa bahasa sebab? Ular yang menyusur akar. Akar tidak hilang Bisanya. Orang tua dah bagi panduan tau dalam rumah tangga ni. Kalau kita suami, kita rasa kita ada salah lah, tapi kita rasa kesalahan tu kat dia. Dan kita rasa tak nak toleh panjang ni bahaya. Macam kita selalu cakap lah. Kalau dalam bab fiqah, dalam kitab kata, kalau kita rasa kita lepaskan dia tak akan jadi lebih baik daripada keadaan sekarang, maka kita dikatakan disuruh untuk bersabar. Tapi kalau kita kata, kita lepaskan dia untuk ceraikan, dan kita rasa dia jadi lebih baik daripada apa sekarang, waktu tu, dibolehkan kita lepaskan dia. Walaupun hukum dia makruh. Jadi, suami ni kena nilai. Kalau kita kata dia ni, kalau aku pisahkan dengan dia ni, lagi dah duduk seorang, lagi dia tak belajar agama, lagi tak ada orang bantu dia, lagi tak ada orang pandu dia akan lebih lalai daripada apa yang kita jangka. Waktu tu kita disuruh bersabar. Dan sabarnya suami ni akan diberi pahala. Sebab tu 3 hari ni jangan lebih dari 3 hari lah. Kalau dah 3 hari ni nanti dah lama dah ada orang dah berpisah, tak duduk serumbung tapi tak bercerai. Setahun kan. 6 bulan. Jadi ada yang boleh balik-balik. Bukan tak ada. Tapi ada yang terus jadi tawar dan jadi perceraian. Tu jangan lama-lama lah. Tengkar ni kadang-kadang mungkin biasa. Bertengkar ni mungkin biasa. Tapi jangan jadi kebiasaan. Jadi kalau jadi kebiasaan ni nanti dia akibat dia tak baik lah. Akibat tak baik. Jadi sebenarnya kalau ada hati yang nyaman, dulu guru kata nyaman. Hati yang tenteram, hati yang tenang, hati yang bahagia, dia payah sikit dia nak bergaduh lah sebenarnya. Bersih pendapat ni biasa. Manusia ni memang dia tak akan sama pendapat. Atau kita tidur sebantal dengan bini kita 40 tahun kan. Perkahwinan 40 tahun. Kalau dia suka warna biru, dia tak akan ubah untuk suka warna hijau. Pada warna. Ni pada warna je tau. Kalau kita kenal dia dulu, dia suka makan ini, A, dan dia tak suka makan B, macam mana kita kahwin dengan dia, tidur sebantal apa benda pun, kita tak akan dapati dia suka B, dia tinggalkan makanan A. Tak. Betul tak? Takkan tak boleh tengok pasangan masing-masing. Betul Ustaz. Kalau dia ni hantu durian tengok dia makan hantu menggeling kepala. Saya sama. Hantu durian tengok dia, aku tak makan banyak ni, kata. Tak apa, yang ni saya sama Ustaz dengan orang. Dia pergi hospital, masuk hospital, tengok kencing manis, nombor tak ada. Allah. Nombor tak ada ni maknanya lebih 30. Betul. Doktor buat macam ni. Doktor kata hantu durian pun tak makan banyak ni. Mungkin
boleh advice untuk kurang. Doktor advice, pasangan advice. Tapi untuk dihilang minat tu selalu agak payah lah. Itu orang tua kata, tidur sebantal. Apa depan lagi? Kata adik. Apa? Mimpi lain-lain. Mimpi lain-lain. Mimpi lain-lain. Oh. Oh, macam tu. Pakar lah. Oh, takkan tak tahu. Baru dengar saya. Baru dengar. Tidur sebantal. Mimpi lain-lain. Dan lain orang, tak lama kan. Macam kata Deloitte, apa buat? Orang bilang apa? Lain padang, lain belalang. Abang Azhar sama Abang Azhar. Okay. Tentu saja lain orang. Apa? Agamnya. Lain? Agamnya. Lain kumisnya. Kumis. Desain. Itu dia boleh tahu tu. Kulitmu, kulitku sama hitam. Tetapi berbeza. Selera kita berbeza. Selera kita berbeza. Kulit sama hitam kadang. Kita putih, isteri kita putih. Kulit sama. Tidur, satu bantal, satu katil, satu silam. Tapi mimpinya lain. Tu perbezaan inilah nak kena ditangani. Ditangani. Bukan tangani ini, bukan. Dihadapi. Kenapa orang tu kata tangan? Kenapa perbezaan ini mesti ditangani? Kenapa tangan? Kenapa bertangan? Perbuatan Ustaz. Kuasa kita sebagai suami ni, Kuasa. atas perbezaan inilah kita kena guna kuasa kita sebagai suami ni ditangani dengan baik. Takkan sama. Dan jangan paksa untuk dia sama. Ni nak raya ni, nak pakai baju sedundun. Kita nak pakai baju hijau. Dia nak pakai baju oren. Kita nak pakai baju biru. Dia cakap biru tanah abang macam kota polis ni. Kota polis kan cat biru. Dia nak pakai baju apa? Baju merah. Dia kata tak nak lah. Macam Shopee je. Shopee pula kena. Okey, tukar colour. Nak pakai baju kelabu. Tanah abang. Kelabu tiap anjing pula kena. Dah lama, tak tahu nak pakai baju apa, pakai baju masing-masing. Betul tak? Nak pilih warna baju pun, nak cat rumah, nak pilih kabinet warna apa, nak pilih tile warna apa. Salah satu pihak, mesti berlah. Kalau tidak sebab warna kabinet pun bergaduh 3 hari. Tile ni pasal bergaduh 3 hari. Nak pilih tiang, bergaduh 3 hari. Nak pilih lampu, bergaduh 3 hari. Rumah dah siap, bergaduh 300 hari. Setahun. Setahun bergaduh. Ustaz, dalam situasi yang tadi yang kata tak bertegur suami isteri yang selebih daripada 3 hari tu, apa solusi dia? Macam maksudnya suami ke atau isteri yang kena pujuk antara satu sama lain? Dia kekuatan hati ni ialah pada suami. Patutnya lah. Yang punyai bisa dalam rumah tangga, bisa ni apa? Dia boleh cerai ke pasangan dia. Dia boleh rujuk balik walaupun pasangan tak nak. Pasangan kena datang balik. Dia ada bisa. Aku tak pergi keluar rumah, engkau tak boleh keluar rumah. Kau keluar rumah, Allah Ta'ala laknat engkau. Bukan aku laknat engkau. Allah Ta'ala akan laknat engkau. Jadi maknanya siapa yang punya bisa? Suami. Ular tadi. Siapa yang jadi ular tadi? Suami. Suami Ustaz. Lepas tu suami ni kok mula. Dia ada bisa buat. Itu lain macam. Lepas tu kok mula. Bagaimana? Nak beli rokok kejap. 3 jam beli rokok. Rupanya dah sampai Bentung. Jauh ke mula kita. Jadi yang disuruh
Yang disuruh memujuk ni, dan selalu yang mudah lembut kena pujuk, tu hati perempuan. Lepas tu orang kata kan, sekeras-keras kerak nasi. Betul? Betul. Orang masak nasi dulu tak pakai rice cooker, orang pakai apa yang mak kita pakai tu, periuk biasa kan. Tahu api kayu lagi, so dia kontrol api dia. Jadi bawah tu akan kerak nasi. Itu orang pakai bidalan ni, orang dulu pakai bidalan, dia tengok kehidupan harian dia. Sekeras-keras kerak nasi kan. Apa lepas tu? Apa kata? Direndam Air lembut dia. Air lembut juga. Direndam airnya lembut juga. Jadi yang punya bisa tadi, ular tadi, yang nak kena menyusul akar ni, yang punya bisa dia, suami. Dia pergi susu akar. Pergi susu akar. Maknanya dia pergi rendahkan diri dia, susu akar. Adakah hilang kuasa dia sebagai suami? Adakah hilang bisa dia sebagai suami? Adakah hilang, Allah kata kalau kau pujuk, ada hadis ke ayat Quran kata, kalau Nabi kata kalau kau pujuk bini kau dah tak qualified suami. Tak ada. Tak ada Ustaz. Tak ada. Siti Aisyah ni, Rasulullah pernah tunjuk satu makanan, dan waktu tu dia dalam keadaannya sangat cemburu, dia tolak makanan tu. Sebab dia datang daripada madu dia. Dan makanan dia jatuh. Rasulullah ambil, dia kata, ibu mukminin telah cemburu, ibu mukminin telah cemburu, ibu mukminin telah cemburu. Dia kata itu. Dan kadang dia memujuk isteri dia. Engkau ni ibu para mukmin, kau jangan bersikap macam ni. Itu maksud dia itulah. Maknanya dia pun ada sifat cemburu. Tapi janganlah terlampau-lampau. Jadi soalan yang tanya tadi, siapakah yang perlu memujuk, yang mempunyai bisa? Maknanya kalau lelaki ni, dia sangat kuat mengajuk, maknanya dia macam kena tukar nama lah. Dia kau jadi isteri lah. Begitu. Pakai yang tudung lah. Sikit kan mengajuk. Masak lambat mengajuk. Bini buat sini sikit mengajuk. Oh ni penat lah. Yang penat ni apa? Yang penatnya isteri ni lah. Penat. Atau sensitif. Sikit kan aku tak reda pada engkau. Sikit kan saya tak reda pada awak. Perkataan ni jadi main tu. Ni itu orang kata bagian masing-masing lah. Betul tak? Ada suami dia tak kisah. Ini lambat ambil nasi kan, aku tak reda pada kau. Takkan lambat ambil nasi boleh tak reda? Sebab tu reda ni bukan pada situ tau. Sebab tu reda ni ada benda-benda yang boleh dikatakan tak reda. Bagi suami sakit hati, tu kalau dia marah, dia reda tak reda ke, Allah dah turun laknat pada dia. Tapi tak boleh nak makan. Okey, pukul 12 mesti. Sekarang ni 9.45. Isteri ni kena kabut dah. Tadi kan tak nak makan. Tengok pukul 12. Awak tak siap pukul 12, saya tak reda kat awak. Ni tak boleh. Ini adalah urutan. Itu salah. Sebab mana mungkin isteri nak buat semua benda. Dia akan perfect. Tak mungkin. Jadi soalan tadi, siapa yang kena pujuk, sepatutnya suami yang kena pujuk dah. Sebab tu dulu kan, anak saya dulu nikah, anak saya nombor 3. Masa tu 2 pasangan nikah serentak kat masjid ni lah. Ustaz ni dia pesan ni bagus, Ustaz ni Ustaz Hafiz. Dia orang Jabatan Agama Islam. Dia ni dulu nikah Jabatan Agama Islam. Dia ni bagus lah. Dia kata apa? Dia kata dengar saya cakap, dia kata. Bila dah nikah ni, ambil gambar banyak-banyak. Lepas ambil gambar, dia kata, print. Simpan dalam album. Kalau nak update status cakap saya dah kahwin. Jadi orang tak kacau kita dah. Dia kata. Gambar tu print. Bila bergaduh, dia kata, ambil gambar tengok balik. So kalau pergi jalan dengan bini kan, dan jalan mana-mana ambil gambar. Ambil gambar, print. Jangan simpan dalam handphone. Nanti handphone rosak, gambar hilang. Print simpan. Jadi bila kita rasa hati kita ni macam dah tawar,
Kita cari balik benda yang boleh menyebabkan kemanisan. Kenangan-kenangan yang manis lah. Berarti dia tawar. Benda tawar memang tak sedap. Betul. Benda tawar tak sedap. Nak kena manis. Jadi manis itu kenangan kan. Dia kata gitu, dia kata gitu. Saya ambil pengajaran dan dia kata gitu. Nanti bila dah rasa macam bergaduh ke apa, rasa macam geram dengan pasangan, ambil gambar album tengok. Oh, dulu aku nikah dengan dia. Oh, ni kawan aku datang. Oh, best lah masa nikah ni gini-gini. Itu nikah. Lepas tu pergi honeymoon, dia kata ambil gambar. Oh, ni masa honeymoon ni gini. Raya-raya ambil gambar. Ni rumah mak dia. Kenapa? Supaya hati yang tadi longgar tadi, hati yang tawar tadi, dia kembali lunak. Tu saya cakap. Ini pengalaman dia dalam menghadapi pasangan-pasangan ni. Macam-macam kena dia. Betul. Pada saya betul. Macam kami kat rumah pun ada album lah. Pergi jalan-jalan, pergi mana, kita ambil gambar, kita play, ni simpan. Bukan apa. Satu jadi kenangan. Satu jadi kenangan. Tapi dengan tu, kita ikut kaedah guru-guru cakap lah, simpan lah. Walaupun jarang lah bergaduh. Bergaduh besar-besar tak ada lah. Tapi kita kata apa, ikut kaedah guru-guru ni. Simpan. Jadi, jangan lama-lama dalam tidak teguran. Tidak teguran jangan lama-lama. Cubalah pujuk. Kita pun kenal pasangan kita kan, macam mana kita nak pujuk dia. Kalau kita perlu rendahkan susur akar untuk mohon maaf, kita mohon maaf je lah. Nanti bila sampai masa keadaan yang sesuai, kita cakap dengan dia, benda ni jangan buat lah, tak elok lah. Ada satu masa sesuai. Say the right thing at the right time. Orang Putih kata lah. Cakap benda betul ni, bukan saja benda tu kena betul. Tapi dia cakap pada waktu yang betul. Kalau dia tengah marah, kita cakap apa benda pun, dia tak terima. Hatta pada takut, dia dibangkang. Dia kata, dia tengah marah ni. Awak jangan begini tau, awak masuk neraka. Dia gigit kat isteri dia. Isteri kata apa? Aku peduli apa kan neraka? Awak dunia awak dilaknat Allah. Aku peduli apa dengan Allah? Habis. Habis apa? Amalan. Bukan apa? Habis apa tu? Amalan Ustaz. Bukan amalan saja. Habis apa? Akidah. Akidah Jahanam. Kalau suami ni bukan saja kena kontrol keluarga dia. Hatta dia kena kontrol waktu bergaduh. Perempuan ni memang kalau dia cakap, dia cakap je. Lepas tu kuasa talak tak ada pada perempuan. Kalau kuasa talak ada pada perempuan, nanti orang lelaki pergi mengetih, bincang-bincang. Abang duduk mana? Saya baru pindah Bentong. Dulu saya duduk dekat Kelantan. Abang isi mana? Itu isi ke berapa? Rasanya 64 dah. Gitu. Kenapa sampai 64? Dia ceraikan aku, dia ceraikan aku. Betul Allah tak bagi kuasa talak daripada perempuan. Kalau bagi kuasa talak perempuan, akan ada persatuan duda-duda di Selangor. Ahli dia ramai. Persatuan bapa tunggal di Selangor. Ahli itu ramai. Ada mesyuarat agung setiap tahun. Kalau suami ni tak pandai kontrol, dia kena kontrol everything. Duit, anak-anak, emosi anak-anak, dia kena pandai kontrol everything. Kalau dia tak ada bijaksana, ni susah sikit lah. Dan dia juga kena kontrol time bila nak bergaduh, dekat mana nak bergaduh, dan tahap mana boleh gaduh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak mencelah sikit lah. Pada pendapat saya lah. Kita isteri rasanya main peranan yang besar. Sebab kalau dia tengah hot tu kita cool je. Sama jugalah. Andaian kan. Jadi rumah tangga gaduh pun tak ramai dah minit tu. Itu kalau patutnya suami yang kontrol. Tapi kalau suami ni dia gagal kontrol, ini kapal. Tapi kalau isteri tu mesti pandai tu. Saya tahu lah, kita ni, saya kena tahu dan semua orang tahu. Kita ni dalam rumah tangga ni, kita ni mengemudi batera, betul? Betul. Kita tak sama. Tak sama.
yang suami ni, ketua bahtera ni dah gagal, nak kawal, yang kena ambil alih je lah co-pilot. Betul. Tak, tapi kadang-kadang kalau tu kita sama-sama lah, maknanya kita berpakat. Jadi Berpakat takkan lah. adanya apa kan. Jadi Itu kita orang Melayu sama-sama kata dalam rumah tangga ni dan masyarakat ni, muafakat, dia ada perkataan tu kan, muafakat membawa Berkat. Berkat. apa kata tu? Apa yang penting kerja sama, apa tu? Wonder Pet. Oh, Wonder Pet. Seronok tengok tu Ustaz. Aku dah lama dah ada anak kecil lah, dengar-dengar pula cakap je, tak tahu apa benda yang diorang tengok ni. Apa yang penting kerja sama. Lepas tu kalau waktu tu nahoda dah gagal, apa dah tumbang ambing ni, nahoda dah gagal. Okay, co-pilot kena ambil alih dengan apa? Redakan kapal ni, jangan lawan sampai cakap, diamkan dulu. Walaupun dia cakap tak betul tu, tak apa, diamkan. Kenapa? Betul-betul. Jangan provoke dia lagi. Provoke sekali dia keluar benda ni. Tahu benda ni? Simpan minyak tanah. Tak benda ni apa ni? Saya tunjuk ni. Salah. Dah cakap takut. Talak 3. Dia keluar nombor ni, Talak 3. bukan kapal ni karam. Kapal ni pecah, berderai, tenggelam, tak ada kesan. SAR pun tak jumpa. Itu dia yang menyesal. Lepas tu belum misal. Search and rescue cari kapal tak jumpa. Satellite pun tak nampak Ustaz. Tak nampak, dia lihat tak nampak. Mana pergi kapal ni Tadi nampak dia gelombang, tiba dia pecah pun, dia meletup pun hilang dia air. Kenapa? Dia telah dibedil oleh. Dan peluru ni ada kat mana? Mulut. Mulut. Dekat lidah. Mulut. Dekat lidah dia apa? Lidah pintu hati. Lidah nahoda tadi. Oh. Nahoda kapal tadi. Ada kat dia. Dia boleh keluar anytime. Dia tak ada hukum. Boleh keluar malam. Siang tak boleh. Tak ada hukum itu. Dia tak ada hukum. Waktu marah keluar tak sah. Waktu tak marah keluar sah. Dia tak ada hukum. Waktu bergurau tak sah. Waktu tak gurau sah. Tak ada hukum. Keluar je. Pang. Gitu. Jadi kalau dia dah marah sangat-sangat, selalunya akal dia hilang. Bila dia marah, akal dia hilang. Dia kontrol. Waktu akal hilang ni, kalau disebut nombor ni, sah ke? Jatuh tidak? Jatuh. Jatuh talak. Jatuh. Apa yang jatuh? Talak. Talak ni mana apa? Memutuskan Cerai. Perpisahan. Tak guna nyanyi dah. Oh, mengapa perpisahan yang indah. Tak payah. Tak guna nyanyi dah. Bukan minta perpisahan. Dah pisah. Jaga-jaga. Kapal ni, peluru berdelan 3 tu ada pada mulut suami. Isteri jangan pergi pasang nyala bagi peluru dia keluar. Patut isteri kena sejukkan dia. Nampak lain macam dia, sejukkan. Okay dah bang. Saya minta maaf lah bang. Saya minta maaf. Ya, saya salah. Kalau bang, jom bang kita makan. Ini kebijakan seorang isteri Jangan suruh dia keluar lagi berdil. Jangan suruh dia keluar lagi. Sekali dia keluar nanti dulu menangis. Nanti kena cari blind Chinese. Aduh. Dalam kitab dipanggil mahallil. Mahallil ni apa? Tak sanggup. Menghalalkan. Untuk dia menghalalkan bersama isteri dia balik. Sebab tadi dah kena berdil dengan 3. Atau dia berdil sekali, dia berdil lagi sekali, dah 2. Dia berdil lagi sekali, 3. Kapal ni dah tak tahan 3 kali berdil. Dia robohkan kapal ni. Dia nak bina kapal tu balik dengan orang yang sama. Dia kena cari mahallil. Orang Melayu kata ciri buta lah. Jadi punca apa tadi?
tak boleh kontrol lepas tu gaduh. Selalu yang keluar gini, yang tak sengaja keluar ni pasal gaduh lah. Kena banyak pasangan. Banyak sabar, banyak. Itu. Dikatakan suami kena isteri, suami kena sabar, isteri kena sabar. Jadi bahagia ni, antara punca bahagia ni, bila sabar. Sebab bila hati penuh dengan mahmudah, dia bahagia. Yang celaka ni, hati jadi celaka, hati dan tuarak, bila mazmumah. Mazmumah ni pemarah. Dan lawan dia ada pada mahmudah. Mahmudah ni apa? Mahmudah ni sabar. Kalau suami ni kelakar-kelakar, tak apa. Jangan cakap ni, abang ni kelakar lah, serius sikit. Jangan. Kadang-kadang dia seriuskan dia macam pula. Biar dia suka dengan cara tu, kita pun boleh adapt dengan apa yang dia buat. Lagi dia jangan buat benda haram. Kita layan je lah. Tak apa. Tapi kalau dia buat benda haram, tu kena nasihat jugalah. Nizar. Alamak, sekarang kuku. Cepat, Nizar. Saya tekan. Tekan. Mal? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mahalil ni tadi yang Ustaz cerita ni tadi. Ya. Menghalalkan ni, kira buta, dia macam gaya Pak Sanggup lah. Dia korang itu lah orang tu kata tu. Pak Sanggup lah. Kalau dia kahwin, dia tak nak cerai kan? Kahwin apa? Tapi kalau dia kahwin pada niat, kahwin 2 malam nak cerai kan? Perbuatan tu sah. Tapi perbuatan berdosa. Kalau tak boleh kita kahwin ni, kita kata tempoh ni tak boleh. Ini tak boleh. Bermakna dia dah bercerai dah talak 3. Lepas tu dia goyan lah kiranya. Gila talak macam tu, dia ingat sayang lagi ke tu. Dia tak boleh dah nak menikah dengan isteri dia, tak boleh dah. Tak boleh dah. Dia kena cari orang lain. Isteri dia kena nikah dulu. Kalau isteri dia dilepaskan, baru dia boleh ambil balik. Okey. Tanya? Saya tanya. Baru-baru ni, early this year jugalah kawan saya diceraikan oleh suami dia terus talak 3. Tapi mahkamah kata dia jatuh 1. Itu mahkamah urusan. Dia baru first time bercerai tapi telah jadi talak 3. Lepas tu, baru-baru ni suami dia kata nak rujuk balik tapi kawan saya tak nak lah. Sebab mungkin ada hal tertentu. Tapi saya kata, betul ke? Sebab dia kata bukan darjah 3 ke tak boleh, maksudnya kena macam Cina buta. Dia tak. Dia mahkamah kata dia first time sebab dia dikira jatuh 1. Sebab dia luar mahkamah tu. Dia ada mahkamah. Ada lah cerita kat mahkamah tu apa benda. Tapi kalau 3. Sebenarnya lah. Maksudnya pada asal dia gitu, 3 ialah 3. Tapi tak tahulah mungkin mahkamah dah tanya balik apa benda, ada suami dia kata sebenarnya perkataan dia gini-gini, tu lain lah. Kalau suami dia nak rujuk, sebenarnya dia kena pergi. Talak ni hak suami, rujuk ni hak suami. Kalau suami dia nak rujuk, dia tak nak, dia kena minta pasak. Tak boleh dia larikan diri. Maksud dia kena minta pasak balik? Kalau dia kata dia tak nak suami dia nak rujukkan dia tak nak, dia kena minta lah. Kalau dia katakan dia masih lagi talak 1 kan, maknanya suami dia boleh rujuk. Tapi dah habis edah, maksudnya dalam dah selepas 6 bulan kan. Suami dia nak rujuk balik. Rujuk tapi dia balik. Itu tak rujuk. Kalau lepas edah tak rujuk dah. Maksudnya tak ada. Kalau dia nak bersama balik, dia kena nikah balik. Okey. Dia boleh rujuk edah. Pasak tak boleh rujuk Ustaz kan? Pasak tak boleh rujuk. Itu bukan pasak, itu lapar cerai. Kalau pasak, kalau talak kulub semua, dia tak rujuk, dia kena nikah balik. Okey, faham. Okey. Assalamualaikum. Salam. Okey. Cukup kot. Hari ni, dah 9.20 ni. Besok kita sambung. InsyaAllah. Wah. Kat mana dia buah? Ustaz? Hai, perempuan. Kat situ betul. Boleh.
hendak engkau melepaskan daripada pekerjaan yang tiada oleh Allah Ta'ala segala amal kamu supaya sejahteralah engkau daripada azab Allah. Okey. InsyaAllah. Gini. Lupa cakap. Besok pagi, boleh tak kita mula 7.45? InsyaAllah boleh. Boleh InsyaAllah Ustaz. 5 tepat dalam pun habis. Sebab besok pagi pukul 9 ada kelas. Ustaz ada kelas baru kan? Bukan kelas baru, kelas lama yang baru nak buat online. Oh, okey. Kelas tu saya dah tak ngajar setahun. Bulan 10 tahun lepas. Macam At-Taqwa tu. At-Taqwa lagi lama. At-Taqwa bulan 1. Sebelum PKP. Tak apa kelas baru tu. Ilham menuntut dengan Misbah Munir. Lebih kurang 1 jam setengah. Lebih kurang lah. Dia punya pengurus tu di WhatsApp saya, Ustaz lebih kurang sejam ke jam setengah. Jadi besok nanti saya bagi link. Dia kata pakai StreamYard. Saya pun tak tahu StreamYard ni tentang apa. Apa buat StreamYard? Saya pun tak tahu. StreamYard tu lagi okey Ustaz. Ya. Kena install ke? Dia online Ustaz sama. Dia dua je. Yang install. Nanti dia invite Ustaz. Jadi ada web dia. Tapi kalau dia bagi link, kita klik, dia suruh keluar. Ya betul. Kakak tutup video kak, Alina Alias tutup video. Dia macam Google ke apa? Dia sama je. Lebih kurang. Lebih kurang. Nak kena install apa? Dia kata tak install je. Ya, dia tak payah install. Okey lah. Besok, lepas kita habis Google Meet, kita keluar. Nanti dia bagi saya link, saya masuk dekat grup. Saya tak tahu belajar apa. Dah lama sangat dah tinggal. Siapa ada lapang nanti kita boleh sambung lah belajar fiqh besok. Kelas dia every week ke Ustaz? Yes, every week. Every Tuesday. Maknanya jadual kita Selasa 7.45 sampai 8.45, Muhimmah 9 sampai 11.30, Idaman Penutup atau Misbahul Munir lah. 9 sampai 10.30. 10.30, okey, sorry. Jangan 11.30, haus aku nak ajar. Silap kira. 10.30. Sarapan orang takut waktu. Stay juga ni kalau belajar lama ni. Okey. Lepas tu besok petang ni hari Selasa ni hari apa? Isnin. Hari ni boleh lupa dapat. Kejap lagi ada kelas 12.45. Belajar rukuk solat. APMM. Iktidal kot rasanya. APMM. Rasa belajar iktidal. 12.45 sampai pukul 2. Lepas tu malam ni macam biasalah. Kita nak habiskan bab jantung. Malam ni insyaAllah kita habiskan. Bab jantung. Lepas tu besok malam kita nak belajar fiqh balik. Banyaknya benda nak belajar orang tak tahulah. Okey, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Aku maaf semua wa bi Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.